Salam keluarga Malaysia. Berita pagi Sabah edisi Ahad 10 Julai 2022. Saya Rita Alesius Malik. Kerajaan Sabah akan terus memberi komitmen penuh untuk memulihkan semula ekonomi negeri menerusi inisiatif digariskan dalam Pelan Pembangunan Hala Tuju Sabah Maju Jaya SMJ. Menurut Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Jinor, kesungguhan kerajaan negeri dapat dilihat menerusi beberapa pencapaian signifikan pada tahun lepas termasuk mencatat kutipan hasil sebanyak 5.449 bilion ringgit tertinggi dalam sejarah negeri. Terdapat banyak lagi pencapaian kerajaan yang pastinya akan memanfaatkan rakyat Sabah secara keseluruhannya. Dalam soal membangunkan negeri ini, masih banyak yang perlu kita lakukan. Beliau berkata demikian dalam perutusannya sempena Hari Raya Aidiladha 1443 Hijrah 2022 di Kota Kinabalu. Jelas Datuk Haji Ji, iktibar daripada Aidiladha menjadi panduan dalam menghadapi pelbagai cabaran khususnya dalam aspek ekonomi selepas penularan pandemik COVID-19 sejak lebih 2 tahun lalu. Dalam pada itu, Datuk Haji Ji berkata, umat Islam yang akan mengerjakan ibadah korban menunaikan tanggungjawab dengan penuh tawaduk dan ikhlas. Melalui ibadah ini akan bertambah kukuh nilai perpaduan dalam kalangan rakyat Sabah. Kepelbagaian sambutan perayaan di Sabah yang diraikan secara bersama antara kunci utama rakyat negeri ini terus bersatu padu walaupun terdiri pelbagai kaum, bangsa dan agama. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berharap semangat perpaduan dan saling hormat menghormati antara sesama rakyat di negeri ini terus dikekalkan. Memastikan kita juga memberi contoh kepada masyarakat kita bahawa kita mempunyai semangat kerjasama, juga memahami semua lapisan masyarakat kita untuk berkorban sedikit demi kesejahteraan kita. Beliau ditemui media selepas majlis penyerahan lembu korban dari Pejabat Parlimen P180 Keningau kepada Adun Liawan dan Bingkur di perkarangan Masjid Nur Hidayah, Pekan Bingkur, Keningau. Lembu korban berkenaan untuk diagih kepada Masjid Kampung Bariawah, Masjid Kampung Keningau, Masjid Kampung Tuari Taud, Masjid Kampung Bingkur dan Masjid Kampung Banjar. Sempena Hari Raya Aidiladha ini, Datuk Dr. Jeffrey mengingatkan orang ramai agar terus mengutamakan pematuhan SOP bagi mengelak jangkitan COVID-19. Sementara itu, dalam majlis berasingan Adun Bingkur yang juga pembantu Menteri Kerja Raya, Datuk Robert Tauwik menyampaikan sumbangan lembu korban kepada Masjid Kampung Kirokot Baru dan Masjid Kampung Kota Ayangan, manakala Masjid Kampung Merampung menerima seekor kerbau sempena Aidiladha. Di Putatan, 8 ekor lembu korban diagihkan di 8 kawasan sekitar daerah tersebut sempena Hari Raya Aidiladha. Penyerahan disempurnakan Ketua UMNO bahagian Putatan, Jeffrey Nur Mohamed di Masjid Al-Amin, Kampung Serigai, Putatan. Kita sudah daripada sebelah pagi tadi mengangkut lembu daripada Kota Merudu sampai kita bawa ke Putatan. Tadi ada 1 ekor terlepas, tapi kita sudah dapat balik di Petagas tadi, di Kampung Petagas. Jadi kita ni hari kita serahkan untuk 1 di Pulau Gaya, 1 di Tanjung Aru Baru, 1 di Petagas, 1 di Meruntum, 1 di Kem Lokawi. Saya mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada saudara Jeffrey Nur selaku Ketua Bahagian UMNO P173 Putatan kerana dapat mengantar seekor lembu ke Masjid Kampung Serigai, Putatan, dan dengan adanya ibadah kurban yang akan dibuat esok, maka sedikit sebanyak akan dapat memberi manfaat kepada semua masyarakat yang ada di sekitar Kampung Serigai inilah. Dianggarkan 800 keluarga akan mendapat manfaat daripada lembu korban kali ini. Perkembangan semasa COVID-19, angka jangkitan harian di Sabah naik semula dengan 192 kes baharu bertambah 16 kes berbanding hari sebelumnya. 1 kes kematian dilaporkan di Penampang.
Menerusi kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, lebih banyak daerah merekodkan pertambahan jangkitan harian dengan beberapa daerah mencatatkan perubahan yang mendadak dalam tempoh sehari. Antaranya Putatan yang bersih daripada jangkitan sebelum ini melonjak naik 20 kes. Papar meningkat 2 angka kepada 19 kes dan Sandakan mencatat 17 kes baharu. Manakala Kota Kinabalu kekal tinggi dengan 71 kes, Pinampang 21 kes dan Tuaran 16 kes. Datuk Masidi menekankan pematuhan SOP dalam kalangan penduduk bagi mengurangkan risiko jangkitan, termasuk pemakaian semula pelitup separuh muka semasa menghadiri perhimpunan dan aktiviti sosial. Sebelum ke berita seterusnya, ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah dan kadar vaksinasi Sabah. Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah mengambil serius tentang aduan orang awam dan pemain industri mengenai tahap kebersihan tandas di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA. Pembantu Menterinya, Datuk Johnston Bangkwai menyatakan perkara itu sudah dimaklumkan kepada pihak berwajib untuk tindakan sewajarnya. We have conveyed this to the authorities. And they did give us some explanation, but I think, it's about time that they really back up, take the necessary action, because the public are watching, and then it gives really a bad image in Sabah. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan pameran Persatuan Ejen Pelancongan dan Pengembaraan Malaysia, Matafe Sabah di Pinampang, mewakili Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Jafri Arifin. Datuk Johnston percaya pihak KKIA telah mengambil langkah untuk menangani perkara tersebut dan berharap ia tidak akan berulang. Katanya kerjasama daripada orang awam juga penting dalam memastikan kebersihan tandas di KKIA sentiasa terjaga. Sementara itu, Pengerusi Mata Sabah Lawrence Chin Chun Leong memberitahu pameran 2 hari ini menyasarkan jualan 20 juta ringgit melalui pakej-pakej yang ditawarkan oleh 50 pempamer dari seluruh negara, terdiri ejen pelancongan, hotel dan syarikat penerbangan. There are lots of overseas package like to Vietnam and to those countries which are open, like Indonesia and all that, Thailand. So I believe it will be a good sale. And kita harap Matafe ni dibuka untuk bukan just setahun sekali, maybe setahun 2 kali macam tu. Sebab dia ialah satu platform untuk kami perkenalkan kami punya hotel lah, kami punya produk. So hopefully this Mata this year we can get something. See? And for the first day in the morning, we managed to get a few at least to open up. 6 pelajar perempuan ditahan bagi membantu siasatan kes seorang pelajar perempuan dipukul beberapa pelajar lain yang tular menerusi satu rakaman video sejak Khamis lepas. Kejadian tersebut dipercayai membabitkan pelajar sebuah sekolah menengah di Inanam, Kota Kinabalu. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, ACP Muhammad Zaidi Abdullah dalam kenyataan berkata, pihaknya menerima laporan daripada bapa mangsa sebelum siasatan lanjut diteruskan hingga menjurus kepada penahanan ke-6 pelajar berusia lingkungan 13 hingga 16 tahun terbabit. Seorang remaja perempuan berusia 17 tahun yang merupakan bekas pelajar sekolah berkenaan juga turut ditahan bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 147 Kanun Keseksaan. Tegas ACP Muhammad Zaidi, polis memandang berat kes seumpama dan tidak akan berkompromi dengan sebarang bentuk perbuatan membuli atau kekerasan melibatkan pelajar sekolah. Beliau menasihatkan orang ramai supaya tidak sewenang-wenangnya memuat naik sebarang rakaman video yang boleh menimbulkan keresahan dalam kalangan masyarakat sebelum mendapat pengesahan daripada pihak berkuasa.
Pembudayaan digital dalam kalangan penjawat awam negeri akan terus dipertingkat demi memberi perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Ia selaras pendigitalan kerajaan negeri menerusi konsep 5A, iaitu accessible by anyone at any time, anywhere by any mobile device. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Panglima Safar Untung berkata kerajaan negeri juga sentiasa menghargai dan mengiktiraf budaya kerja cemerlang dalam kalangan penjawat awam. Langkah itu bagi menggalakkan mereka terus komited meningkatkan produktiviti dan mutu penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Demikian ucapannya dalam majlis penutupan Minggu Setiausaha Perkhidmatan Awam Negeri di Kota Kinabalu. Teks dibacakan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Negeri, Datuk Rosmadi Datuk Sulai. Sementara itu, menurut Pengerusi Induk Minggu Setiausaha Perkhidmatan Awam Negeri Sabah tahun 2022, Hamiza Ajmain, pengiktirafan yang diberikan kepada setiausaha akan menjadi pemangkin dalam pembudayaan kerja berkualiti. Para setiausaha ini merupakan tunjang utamalah kepada kepada ketua jabatan, memastikan segalanya rapi. Dan juga Minggu Setiausaha Perkhidmatan Awam Negeri Sabah ini juga dilaksanakan bagi memastikan setiap setiausaha itu lebih dapat memudayakan inovasi pembudayaan digital. Majlis menyaksikan Rosalyn Alais Roslina Bumpin dari Jabatan Arkib Negeri Sabah dianugerahkan Tokoh Setiausaha tahun 2022. Berita Pagi Sabah edisi Ahad 10 Julai berakhir di sini. Dari warga kerja RTM Sabah mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha. Saya Rita Alisius Malik, salam hormat.